كافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hari ini kita sambung surah Kahfi kita, ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بي
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat ukhuwah yang saya kasihi, yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rindui. Macam biasa, sebelum kita mulakan apa-apa, kita rafakkan, kita tinggikan pertama-tama dan selama-lamanya setinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah atas pemurahnya Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, rezeki yang melimpah ruah, pinjaman-pinjaman yang tak pernah Allah Ta'ala ambil balik. Bagi-bagi terus, tak pernah dia cas apa pun. Masya Allah, lama dah kita guna mata dia, telinga dia, jantung hati dia, buah pinggangnya, segala-gala. Allah tak pernah cas pun dekat kita. No? Tak pernah cas. Kok lah nak kena bayar bil bulanan, tak pernah. Terima kasih ya Allah. Apa yang mampu kami lakukan hanya terus bersyukur di atas segala pemberian yang tak pernah putus. Atas kekayaan dan kemurahan Allah Ta'ala. Dan terima kasih ya Allah kerana menjemput kami, memberi rezeki kepada kami untuk kembali berkuliah lagi pada pagi ini. Walaupun kami hanya dapat menatap dari jauh, tetapi terasa keakraban, ikatan, rabitah pertalian ukhuwah itu masih teguh, masih kuat, bahkan lebih berkembang. Alhamdulillah. Sebagai bukti yang mana bila mana kita dapat tahu sahabat-sahabat yang ditimpa musibah, ujian daripada Allah, masing-masing mengirimkan doa. Walaupun doa itu hanya copy paste, tapi itulah yang mampu kita ucapkan. Dan kita tahu di antara rumpunan-rumpunan kita yang seramai-ramai ini ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang solehah. Maka di antara doa-doa mereka yang dimakbulkan, terselit kita di dalam mereka yang solehah tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas jalan Allah ini. InsyaAllah. Nah. Baik, hari ini bagi menambahkan keberkatan dalam kehidupan, maka kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu bab yang ke-7 pada menyatakan kelebihan siwak. Apa maksud siwak? Bersugi. Bersugi. Apa maksud bersugi? Gosok gigi. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan bersugi, iaitu gosok gigi. Bila disebut dinama katakan bersugi ataupun gosok gigi ni, dia mempunyai bermacam-macam jenis alat. Jenis alat bersugi. Ada yang menggunakan serbuk melalui 2 anak jari. Dipegang dengan tu, kemudian dia gosok. Ada yang menggunakan kayu. Dan ada yang paling masyhur sekali iaitu menggunakan berus yang kita duk guna hari-hari tu. Dan macam-macam lah. Mengikut jenama syarikat yang mengeluarkan berus gigi tu, siapa yang nak kata dia punya paling tak elok lah. Semua akan keluarkan semua kata yang terbaik. Tetapi tidak ada satu pun hadis yang masyhur menceritakan tentang berus gigi. Namun hadis yang paling masyhur ceritakan tentang siwak ni iaitu menggunakan kayu arak. Menggunakan kayu arak. Walaupun boleh kita nak guna kayu-kayu lain.
katalah kita nak guna, kita di Malaysia ni susah nak dapat kayu arak ni. Jadi kita gunakan batang nyok. Ambil, tak salah ambil batang nyok besar tu. Ambil dia punya apa, akak dia. Akak nyok kan. Akar kelapa. Okey, kau ada yang tak faham. Akar pokok kelapa. Ambil yang tu. Boleh potong buat. Ataupun mungkin dia nak ambil batang-batang pohon yang lain. Boleh. Nah, tetapi tidaklah semasyhur hadis berkenaan dengan siwak tentang alat penggunaan siwak itu, alat penggunaan bersugi itu menggunakan kayu arak. Nah, menggunakan kayu arak, dia ada yang besar, ada yang kecil. Okey, saya kita akan ceritakan tentang alat-alat siwak ini. Baik. Bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersugi. Dan iaitu setengah daripadanya sunat uduk, rupa-rupanya bersugi itu adalah sunat daripada uduk. Maka tempat dia kat mana? Dahulu daripada membasuh dua tapak tangan. Akas kata Syekh Ramli. Syekh Ramli ini seorang ulama fiqh. Maka berhajat kepada niat, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata kena niat. Bermakna bila kita nak bersugi tu niat dia lain. Beruduk niat dia lain. Maksud dia, ini kata pendapat Ibnu Hajar, dia kata berhajat kepada niat. Dan pendapat kepada Imam Bajuri, dia kata tak payah niat sebab dia dah masuk dalam sunat-sunat uduk tu tadi. Okey, boleh digunakan kedua-dua pendapat. Yang mana dia kata di antara sunat-sunat uduk, kita yang tahu sunat beruduk ni iaitu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang kita tahu yang itulah yang masyhur. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Membasuh ataupun menyapu kedua telinga. Itu sunat. Itu perkara sunat. Tetapi kita terlupa bahawasanya ada satu lagi sunat yang sangat-sangat Rasulullah suruh, Rasulullah tuntut, iaitu bersugi. Perbuatan dia waktu bila? Sebelum basuh tangan. Sebelum kita membasuh kedua tapak tangan kita ini, maka kita bersugi. Kata setengah daripada ulama, kata Imam Syekh Ramli, dia berhajat kepada niat. Maksud dia niat macam mana? Sahaja aku bersugi untuk beruduk kerana Allah Ta'ala. Niat dah hati lah. Sahaja aku bersugi untuk beruduk kerana Allah Ta'ala. Dan kata Ibnu Hajar, dia kata dah masuk dah dalam tu. Maka tiada berhajat kepada niat. Dia dah masuk dah dalam perkara-perkara sunat uduk. Jadi bolehlah kedua-duanya. Lepas tu dia kata, dan dia kata, yang paling muktamad lah kerana masuk dalam niat uduk, yang muktamadnya yang pertama. Itu yang pertama kata Syekh Ramli. Itu yang muktamad. Intah Bajuri. Jadi maksud dia, selesailah kes ni. Jadi kita tak salah nak berbahas berkenaan dengan sunat-sunat uduk. Sama ada dia nak niat lain ataupun nak perbarui niat ataupun nak masuk niat dia dalam sekali dengan beruduk itu tadi. Jadi kita boleh gunakan kedua-duanya. Maka yang disebutkan di dalam beberapa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, bersugi itu adalah sebahagian daripada taharah. Maksud taharah, bersuci. Orang siapa yang bersuci dengan memulai bersugi ataupun bergosok gigi, sebut bergosok gigi lah, maka ianya mendapat pahala sunat. Okey, macam kita duk bangun tidur tu kan. Kita bangun tidur, kita ambil berus gigi, kita gosok gigi. Walaupun kita tak gunakan kayu tu, kita gunakan berus gigi, kita guna ubat gigi, maka dapat pahala sunat. Waktu kita bertaharah tu. Dengan niat kita nak mengharumkan mulut kita, kita nak bercakap-cakap dengan Allah saat lagi kita nak mendirikan solat, kita tak selesa nak membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan mulut yang berbau busuk oleh kerana tidak bersugi. Jadi itu semua dapat pahala sunat. Di antara yang disebut pada setiap gosokkan gigi kita, cuma apabila kita menggunakan berus gigi, keterbatasan sunatnya ada pada beberapa bahagian, ada pada beberapa tempat, iaitu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita bersugi dengan cara memegang. Okey, saya nak tunjuk dah, nak tunjuk cara nak. Saya pernah tunjuk dah tapi tak pernah. Okey ni. Ni kayu arak. Ini dinamakan kayu arak. Ha? Lah ni banyak masyhur jual nah. Kalau kata orang pergi Mekah biasanya dia akan belilah satu ikat tu. Bawa balik mai. Ada yang kecil-kecil. Kalau budak-budak muda dia pun suka yang kecil. Dia panci selit lagu tu. Nah. Tapi kalau bagi kita yang tua ni jangan marah nah kalau saya kata tua. Nah yang dah dewasa dan yang dah senja-senja ni, maka dicadangkan untuk penjagaan gusi dan gigi yang tak berapa nak mencengkam kuat dah tu menggunakan kayu arak yang lebih lebar, lebih besar. Lebih kurang sebesar ibu jari ataupun jari telunjuk saya lah. Okey. Yang mana dia mula-mula dia main lagu ni lah, kita asah dulu. Kemudian kita gigit ujung ni. Kita gigit sampai dia hancur dia jadi berbulu. Kemudian Rasulullah mengajar cara memegangnya. Iaitu ibu jari kita letak di sini. Ibu jari. Kemudian 3 jari. 1, 2, 3 di atas. Jari kelingking di bawah. Jari kelingking di bawah. Jadi maksud dia macam ni lah. Ibu jari di bawah ni, 3 jari di atas, jari kelingking tekan di bawah ni. Okey, jadi ini cara memegang sugi. Kemudian kita bermula daripada pihak kanan atau daripada sebelah kanan dengan membuat nombor 8. Buat nombor 8. Tahu kan semua boleh tulis nombor 8 kan? Daripada sini. Lalu 3 kali. Sampai ke sebelah ni kan patut balik main buat nombor 8. Dapat pahala sunnah. Sunnahnya adalah cara kita pegang. Sunnahnya menggunakan kayu arak. Sunnahnya kita membentuk nombor 8 tu. Sebab itu yang Rasulullah ajar apabila kita bersugi menggunakan kayu. Tapi kalaulah guna berus gigi, bukan tak bagus. Bagus. Memang diiktiraf bagus. Baik. Tetapi tak adalah pahala sunat seperti mana cara memegang. Tak dapatlah macam mana cara nak pegang dia. Cara kita nak membentuk nombor 8. Kalau gunakan dengan berus gigi tu nak membentuk nombor 8-nya. Kemudian tak dapatlah pahala pegang kayu tu. Itu sahaja. Tapi ketahuilah kita bukan wajib benda itu benda sunat. Kenapalah sampai diadakan satu bab? Sebab memang Rasulullah menitik beratkan tentang bau mulut. Rasulullah cukup menitik beratkan tentang bau mulut. Kalau kita nak tengok zaman Rasulullah dulu, mana ada ubat gigi yang bau pudina dan bau yang harum-harum, memang tak ada untuk penjagaan mulut. Tapi Nabi dah khaskan melalui kayu arak itu. Di dalam kayu arak itu ada serbuknya. Kalau kita tonyoh dia nanti kelak serbuk. Dan serbuk itulah yang akan menguatkan gusi kita. Menguatkan pangkal gigi kita. Memfasihkan lidah kita. Melalui ayak-ayak batang sugi. Yang kita telan kan kita telan ayak tu. Ayak tu menguatkan pekakah-pekakah dalaman kita. Memfasihkan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Sebab tu dia adalah di antara perkara-perkara yang sunat yang akan diceritakan nanti. Waktu bila kita disuruh bersugi. Baik. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah itu 4 perkara. Pertama, bergunting misai. Ni tak ada lah. Kayak ni kita tak ada. Tapi tak mustahil ada juga perempuan yang ada misai. Itu jangan berlaku. Yang kedua, bercukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari ni iaitu pada atas bahagian daripada kemaluan. Itu dipanggil bulu ari-ari. Dan ketiga, mengerat kuku. Kuku siapa tak tahu, semua orang tahu tapi adalah cara-caranya. Dan yang keempat, bersugi
meriwayatkan dia Al-Bazar At-Tabarani daripada Abi Darda. Nah, ya, itu hadis yang dibacakan, satu hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Bentuk taharah ni, bentuk orang yang bersuci ni ada 4. Kalau dia ada misai, dia rajin treat dia punya misai. Jangan biar berserabut masuk dalam mulut. Rasulullah paling tak suka macam tu. Nah, lepas tu digelintir, gelintir, gelintir misai dia, pengotok. Itu di antara yang disebut sebagai orang yang kotor. Nah, ada yang misai sampai masuk ke dalam mulut. Nah, bila makan lekat di misai tu, yang tu memang Rasulullah tak boleh. Sebab tu tidak disunatkan lelaki simpan misai. Tetapi kalau dia simpan tak apa. Sunat kena potong. Jagalah dia bagi elok. Nah, dapat pula pahala sunat potong. Tapi simpan dia tak sunat. Tapi kalau nak simpan juga boleh. Maka sunatlah dia jaga kebersihan, kena potong. Begitu juga bulu hari-hari. Nah. Yang mana ada orang yang tak ada bulu hari-hari ni. Ada orang yang ada. Maka Nabi berpesan, Nabi ni diajak kita bersuci no, sampai bahagian hari-hari, sampai cara basuh kencing, basuh berak. Semua Nabi ajak nah, punyalah Nabi sayang dekat kita sampai kepada tahap tu nah. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kebersihan hari-hari kamu, maka hendaklah kamu bercukur pada setiap 40 hari sekali. Buat pada hari Jumaat pagi. Buat pada Jumaat pagi setiap 40 hari sekali. Cukup bulu hari-hari. Itu cara orang yang betul-betul jaga kebersihan. Ni sampai semak lagu lalang tu, no? Biak. Okey. Dan yang ketiga, memotong kuku. Tahulah potong kuku lah. Ada yang Nabi ajak kita nak, cara kita nak potong kuku. Sayangnya Nabi ni kat kita tu. Cara nak potong kuku pun diajak dalam 10 jari yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita mulakan daripada jari ibu. Ni banyak pendapat. Banyak pendapat. Jari ibu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru sebelah kanan, sebelah kiri dari ibu 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada juga yang mengatakan dalam hadis juga, Nabi mengajar daripada kelingking mai ke sini. Terus ke sini ikut macam tu. Nah, ada juga yang mengatakan Nabi bermula dengan jari telunjuknya. Jadi yang paling masyhur mula dengan jari ibu. Ibu, telunjuk, tengah, manis dan kelingking. Kemudian patah balik mai ke sini, ibu balik. Itu yang paling masyhur. Mengikut hari-hari. Janganlah potong kuku pun 40 hari sekali pula. Panjang potonglah sebaik-baiknya setiap hari Jumaat. Setiap minggu pada hari Jumaat. Dan yang keempat, tanda orang yang menjaga kebersihan, tanda orang yang bertaharah ini iaitu bersugi. Yang kita nak fokuskan hari ini iaitu tentang bersugi. Bersugi ni kita tengok sabda Nabi SAW. Raka'atani bisiwakin khairu min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Masya Allah. Kita bersugi dengan hanya kita sembahyang 2 rakaat, pahala dia lebih baik daripada kita sembahyang 70 rakaat sembahyang sunat tapi tak bersugi. Okey. Tadi dia beritahu, ketika mana kita nak ambil wuduk, sebelum kita basuh tangan, kita bersugi dulu. Kita dah gosok gigi dah. Kita dah gosok gigi dah. Kemudian, kalau kata kita nak gunakan kayu arak tu. Jadi, sebab tu saya kata, di dalam bilik ayak tu, adalah satu kayu ni. Letak sekali dia dengan berus gigi tu. Tapi jangan bagi dia kering. Kalau dia kering, dia sakit kita letak dia sekali. Saat lagi kita nak ambil uduk tu, kita buatlah. Peganglah. Ala kadar yang macam Rasulullah ajak Kemudian buatlah nombor 8, pusing nombor 8 sampai ke sini. Okey, dapat pahala sunat bubuh. Terus basuh tangan seterusnya. Dapat sehari 5 kali kalau kita ambil sembahyang sehari 5 kali. Bahkan mungkin lebih kalau kita ambil lebih. Dan kemudian
kat di dalam bilik sembahyang kita tu letak lagi satu. Sebab apa? Okey, kita tengok. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli solah." Maksudnya jikalau tidak aku takut musyaqqah. Apa maksud musyaqqah ni? Memberatkan, menyusahkan. Musyaqqah ni menyusahkan. Tulis itu kalau siapa yang tak ada maksud lagi. Atas umatku, nescaya aku suruh akan mereka itu untuk bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Yang ni dengan suruh yang wajib. Sampai pada tahap tu Rasulullah ni. Nah, dia kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak menyusahkan pada umat aku ni, aku nak suruh dia tiap-tiap kali nak sembahyang bersugi. Ha. Jadi bermakna tadi yang pertama semasa kita berwuduk, yang kedua disunatkan bersugi ni, disunatkan untuk kita gosok gigi menggunakan kayu arak ni, iaitu inda kulli salah, iaitu ketika mana hendak mendirikan sembahyang. Okey. Waktu bila? Waktu kita iqamah. Sebelum kita iqamah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berdiri. Kita berdiri, kita pegang. Yang macam buat balapan. Setiap kali kita hendak sembahyang. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, suruh ni suruh wajib. Kalau lah tak menyusahkan. Macam itulah. Macam bahasa kita cakap. Dah aku nak bagi tahu ni, kalau lah tak susah. Kalau tak susah hampa gosoklah gigi tiap-tiap kali nak sembahyang. Kalau nak ikut kata aku nak suruh ni. Jadi wajib ni benda ni. Jadi makna dia memberatkan sebab apa? Sebab ada di antara hadis yang didatangkan, Nabi sampai pesan kepada sahabat-sahabat, siapa yang makan bawang di rumah dia tadi, makan bawang mentah, jangan main sembahyang di masjid. Maksud dia, mulut dia tu busuk, sekali lagi akan mengganggu kekhusyukan sahabat-sahabat lain yang sedang bersolat. Yang ni dia tak kisah dah lah isap rokok nak masuk pergi sembahyang dengan tak ada. Dia kata tak payah berkumur sebab apa? Rokok tu bukan nak lekat celah gigi. Memang dia tak lekat asap tu celah gigi, tapi baunya Allahu Akbar. Kan? Yang tu kena jaga. Dalam pengajian Islam ni, dia akhlak tu yang penting. Jadi bersugi ini bukan sekadar kesihatan, tetapi dia juga berbentuk akhlak. Bila kita bawa bau mulut yang busuk itu di dalam senarai soh jemaah, maka ia akan mengganggu jemaah-jemaah yang lain dalam melantunkan rukun-rukun qauli. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan kita akan keluarkan makhraj-makhraj makhraj-makhraj yang terbentuk melalui rongga, dia akan keluar. Bau busuk itulah yang akan mengganggu. Maka dengan sebab itu Nabi kata, siapa yang makan bawang mentah, jangan main sembahyang. Maksud dia, bagi hilang bau busuk tu baru main. Lagi tak hilang tu jangan pergi. Jadi tu dia kata, bersugilah untuk menghilangkan bau pada mulut kamu. Kalaulah benda ni tak berat, aku nak suruh tiap-tiap kali sembahyang. Jadi saya kata, kita ni setiap seorang daripada kita kena ada 3 batang. Okey. Tadi kita sebut 2 dah kan. 1 letak dalam bilik air. 1, ni panjang ni. Boleh potong. Katam 3. Kalau siapa yang dapat panjang ni potong. Tapi dah nak susun, nak pegang lagu ni lah. Lagu yang Nabi ajak tu kan. Okey. Dia boleh potong 3. 1 letak dalam bilik air. Iaitu masa kita beruduk. 1 letak di dalam bilik solat. Waktu kita nak iqamat. Dan 1 lagi bubuh dalam beg tangan. Bubuh dalam beg tangan macam kita duk bubuh gincu tu. Sebab apa? Sebab kita nak mula musafir. Di antara perkara sunat apabila kita nak keluar musafir. Untuk kita jadikan. Kan kita akan singgah sembahyang ke, singgah beruduk ke mana-mana. Dia ada dalam beg. Sebab di antara sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ada handbag. Nabi pun ada uncang.
beg tangan. Yang mana dalam beg Nabi tu ada 3 benda. Ada cermin, ada sugi, ada celak. Nah. Dan ada riwayat kata ada sikat. Kan? Nabi yang menjaga keterampilan baginda yang sentiasa kemas, harum, segak bergaya. Jadi benda tu, alat-alat tabarus ni ada di dalam beg tangan Nabi. Kita buka tengok beg tangan kita dah. Gincu 4, 5, 6 batang. Uh, yang tak sunat gincu saya tak sunat pun. Bukan dia tunjuk gigi, dia tunjuk mulut dah. Uh, jadi kita cari yang sunat. Ambil yang sunat. Untuk kita bermusafir di antara perkara-perkara yang sunat dilakukan. Itu pun kata Nabi, kalaulah tak menyusahkan hampa. Rasa susah kah? Tak susah pun sebenarnya. Sebaliknya benda itu adalah perkara yang lazim yang mana kita boleh buat tak mana juga kita boleh buat. Uh, Okey. Kita tengok di antara khasiat apa, khasiat sebab apa Nabi suruh sangat-sangat kita ni selalu bersugi. Khasiat dia yang pertama-tama kita tahulah ianya dapat memelihara bau mulut. Yang kedua, ia mendapat keredaan Allah di dalam urusan yang kita nak buat. Kita beruduk dalam redha Allah, kita bersolat dalam redha Allah, kita bermusafir dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa Nabi suruh sangat-sangat kita bersugi? Syaitan paling marah. Maksud dia syaitan paling benci pada orang yang bersugi. Syaitan benci. Rupa-rupanya dia tak suka no. Dia tak suka sebab dia pengotok. Syaitan ni dia pengotok. Bila dia tengok apa kita menjagakan kebersihan, jaga taharah, maka dia tak suka nah. Itu kebencian syaitan. Dia salah satu daripada kebencian syaitan iaitu orang yang suka bersugi. Okey. Kemudian dikasihi Allah dan malaikat untuk orang yang bersugi, menguatkan gusi kata Nabi SAW. Lagi apa dia kelebihan bersugi? Mengurangkan balgam. Apa dia balgam ni? Kahak. Kahak atau gelema. Kahak. Kahak kita ni macam-macam. Ada yang cair, ada yang pekat, ada yang kuning, ada yang hijau. Okey, salah satu di antara ubat untuk mengurangkan kahak ataupun balgam iaitu dengan cara kita menggunakan kayu arak tu. Gunakan kayu arak. Dan kemudian apalagi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, menguatkan pandangan mata. Rupanya bagi cerah mata no. Bersugi itu dapat mencerahkan mata kerana orak mata dengan orak gigi tu hampir bercantum keduanya. Dekat-dekat. Jadi kita telan ayak tu rupa-rupanya. Banyak khasiat. Jaga gigi. Mata cerah. Apalagi kata Nabi SAW. Yang mana dia kata dapat melancarkan mengucap kalimah syahadah ketika mana nak habis umur. Yang kita tahu, kita baca sejarah kewafatan baginda SAW. Saat-saat hampir wafat, Nabi minta untuk bersugi. Nabi minta kepada Aisyah, walaupun bukan secara berkata-kata, tapi Nabi memandang terus-menerus kepada adik Sayyidatina Aisyah yang sedang bersugi. Kemudian Aisyah tanya, nak bersugi ke? Nabi hangguk. Walaupun Nabi masa tu ketika sakarat, sedang menahan kesakitan. Jadi bila mana Aisyah tanya, nak bersugi ke? Dia nak bersugi. Waktu tu kayu sugi bila Aisyah minta kepada adik dia, Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah minta kepada adik dia bagi yang baru. Bila yang baru macam ni lah. Tak berbulu. Jadi Aisyah terpaksa menggigit pada hujung untuk bagi jadi dia lembut. Bila jadi lembut, jadi daripada air liur Aisyah itu bercantumlah masuk ke dalam mulut baginda SAW. Tak lama selepas tu maka Nabi pun mengucap kalimah syahadah dengan penuh fasahah. Di antara kefasihan untuk kita baca Al-Quran, untuk kita mengucap kalimah syahadah, iaitu dengan bersugi, besar pahala dia. Banyak sangat pahala. Ini benda sunnah yang boleh kita buat. Modal tak banyak. Modal tak banyak pun. Berapa ringgit sangat sebatang kayu ni
kalau kata kita beli online lah ni semua online lah. Tapi beli susah. RM6 saja. Nah, RM6 saja dah boleh sampai. Ada RM2. Kalau nak pergi nak di Mekah tak boleh pergi. Nah, tengoklah online. Bukan kata nak habis lah ni. 10 tahun pun tak habis. Hilang ayat tu lah. Nah, bukan jadi nak habis mudah-mudah. Dia tak mudah habis. Kita boleh guna tu saya kata bermodalkan dengan sedikit modal hasil dunia ini Allah Ta'ala akan bagi keuntungan berlipat kali ganda untuk akhirat atas nama bersugi. Sampai jadi satu bab lah dalam kitab Jauhar ni tentang bersugi sebab Nabi nak suruh sangat-sangat kita ni bersugi agar hilang bau mulut. Nah, menguatkan gigi. Gigi pun tak kuat. Nah, ada yang kuat tu kuat lah. Nah. Kalau saya gigi saya tak kuat. Nah, Allah Ta'ala tak bagi kat situ. Masing-masing lah kita ni. Dia kata kita masing-masing punya ujian. Cuma ujian kita tak sama. Sakit dan perit semua sama ada di hati. Nah, bentuk ujian kita tak sama. Yang mana ada orang yang rambut dia gugur dahulu daripada gigi. Ada yang gigi dia gugur dulu daripada rambut. Ada yang gugur kedua-duanya gigi peluruh, rambut peluruh. Dan berserta dengan mata pula rabun. Adalah macam-macam lah dugaan Allah Ta'ala bagi. Badan sihat, orat semua kuat, tulang sendi semua kuat, berjalan laju. Tapi sayangnya rambut botak. Ataupun rambut banyak tapi sayangnya uban penuh. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, hampa ni bukan sempurna pun. Ada datang sini, oh dia tu cantik dia, rambut dia hitam, tak ada uban. Dia tak ada uban, tapi gigi dia tak ada. Gigi dia cantik penuh, gigi dia penuh. Tapi kepala dia putih, umur baru 40-an dah pun penuh uban. Adalah masing-masing yang Allah Ta'ala bagi. Nanti nak suruh kita janganlah duk belagak sangat. Semua nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Sambungan. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya, maka mendengar ia akan bacaannya, maka menghampir ia sehingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Kata Nabi SAW, seorang hamba tu siapa? Kita adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Kita adalah hamba kepada Allah. Apabila setiap kali kita berdiri menunaikan solat, tak kira sama ada solat fardu ataupun solat sunat, malaikat dekat hampir dengan kita, mendengar bacaan kita. Yang kata rukun qauli itu kena jaga, no? Mendengar bacaan kita. Sehingga hampir dekat mulut ke mulut. Tak malu ke mulut busuk? Tak malu ke bau mulut busuk? Sebab tu Nabi kata, bersugilah sebelum kamu bersolat. Sebab apa? Sebab malaikat tu nak dekat dengan hang. Sampai hampir mulut ke mulut punya dekat. Tak malu ke kat malaikat dia nak main bau. Kita kan kalau sembang sama-sama kawan kita pun, kita nanti berjarak sikit dengan sebab kita tahu mulut kita bau tak berapa selesa kan. Kalau mulut kawan kita pula bau tak selesa, kita pun tak mahu duduk dekat dia. Macam itulah malaikat. Dia nak main duduk dekat kita. Dia nak mendengar bacaan kita. Dia nak menulis pahala setiap huruf, setiap dengung, setiap makhraj yang akan kita lantunkan tu nanti di dalam rukun qauli solat. Sehingga begitu hampir mulut bertemu mulut. Jadi kita kena bersugilah. No, nak menghadap dengan malaikat kot, kan? Iaitu satu-satunya utusan Allah yang kita tak boleh pandang dengan pandangan mata. Tapi ada dekat dengan kita. Okey. Dan dia kata daripada Abi Darda. Abi Darda ni adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, lazimkan olehmu dengan bersugi. Maka bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiat, 24 kelebihannya yang terlebih afdal daripada meredakan Tuhan dan digandakan sembahyangnya dengan 70 kali ganda. Dia kata ada
24 khasiat, 24 kelebihan orang yang bersugi itu. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kata kita mendirikan solat dalam hal keadaan kita bersugi itu, Allah Ta'ala akan gandakan pahala 70 kali ganda pada setiap pahala solat kita. InsyaAllah kita akan huraikan di antara 24 kelebihan. Salah satunya yang tadi kita baca tu ada lebih kurang dalam 8. Jadi ada lagi yang akan disenaraikan dalam kitab kita pada masa akan datang insyaAllah tentang kelebihan ataupun khasiat berwuduk. Okay. Seterusnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi SAW, bersugi setengah iman dan wuduk itu setengah iman. Dan bersugi itu menyembuhkan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Bersugi itu sebahagian daripada iman. Berwuduk itu sebahagian daripada iman. Setengah campur setengah jadi satu. Kemudian mendirikan solat. Keseluruhan kesempurnaan iman. Jadi kalau kata kamu mahukan kesempurnaan iman itu, maka hendaklah kamu bersugi ketika mana setiap kali hendak bersolat. Ini yang Nabi suruh sangat-sangat. Apabila Nabi suruh sangat-sangat itu ada kepentingan. Nabi dia takkan anjurkan kepada kita sangat-sangat, melainkan ada kepentingan untuk kita sendiri. Salah satu kepentingannya memfasihkan lidah kita ketika mana hampir terpisah daripada roh. Sebab tu Nabi suruh sangatlah. Ketika mana jasad dan roh itu nak berpisah, payahnya untuk mengalunkan kalimah syahadah, maka hendaklah kita melazim itu membiasakan dengan bersugi. InsyaAllah dia akan memudahkan kita mengucap kalimah syahadah. Barang siapa yang meninggal dunia di akhir kalamnya dapat mengucap kalimah la ilaha illallah udkhulul jannah, kata Allah, masuklah dia dalam syurga. Itu kelebihan dan keutamaan yang kenapa Nabi suruh sangat-sangat. Jadi kita buatlah pada bahagian-bahagian tempat yang dituntut oleh Rasulullah. Kalau kita mampu. Kalau mana kita tak mampu, tak payah. Sebab tu dia kata, laula an asyuqqa. Kalaulah tak menyusahkan. Kalau susahlah, tak lagi nak kena tonyoh pula gigi. Payahlah. Payah-payah tak usah buat terus. Jangan menghina perbuatan ni. Jangan marah, jangan beban. Payah-payah tak usah buat. Tapi kalau tak payah, buatlah. Maksud dia macam tu lah. Pasal dia nak bagi pahala. Orang nak bagi kebaikan, nak berbaik. Siapa nak? Jadi buatlah. Okey. Dan makruh bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang puasa. Kerana tersebut pada hadis, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu terlebih baik pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau kasturi. Ini banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumaat dan umpamanya. Itu dia. Makruh. Dalam tempat-tempat yang disunatkan, ada satu bahagian yang dimakruhkan. Yakni, walaupun kita nak sembahyang, walaupun kita nak berwuduk, makruh dah kita bersugi untuk orang yang berpuasa apabila gelincir matahari. Apa dia gelincir matahari? Masuk waktu zuhur. Nak sembahyang zuhur, tak usah dah guna sugi. Untuk orang yang puasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Tak usah guna dah. Sebab kalau digunakan, maka ianya makruh, dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Kerana Allah suka pada bau mulut orang yang berpuasa. Masa tu kita mulut kita dah nak berbau dah. Bila atas masuk tu zuhur tu, dah nak ke petang. Ayak liuk kita makin likat sebab kita tak minum dan tak makan. Kita pun masa tu rasa malas nak cakap banyak. Orang puasa ni dia malas nak sembang banyak dah. Jadi bau mulut dia pun dah semerbak keluar dah. Okey. Tak usah pergi gosok gigi. Rimah sangat mulut ni tak syok lah bau. Pergi gosok gigi. Tak payah. Sebab Allah suka pada bau tu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ianya lebih harum daripada kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa. Jadi tak usah pergi gosok gigi dah. Biar orang lain tak suka bau busuk mulut kita dengan sebab puasa.
Hang puasa kot, patut mulut hang bau busuk. Puasa. Bila petang. Tak apa, dia tak suka, Allah suka. Nah, Allah sayang. Allah kasih sebab dia kata lebih baik daripada orang yang memakai kasturi. Ini wangi-wangian pada hari Jumaat. Pahala punya besar untuk Allah Ta'ala berikan kepada orang yang memelihara puasa dia tanpa bersugi selepas gelincir matahari. Okey, apa keutamaan bersugi ni? Saya bawa satu kisah daripada seorang wali Allah yang bernama Syekh Hamid Ahmad Tahir. Nah, ini salah seorang daripada wali Allah yang duduk di Samarkand. Samarkand ni di mana? Samarkand ni dia ibu negeri Uzbekistan. Nah, Samarkand, Samarkand. Itu di antara satu kisah. Kisah ni kisah benar dibawa oleh seorang wali Allah yang bernama Syekh Hamid Ahmad Tahir. Nama dia. Dia cerita, dia kata, pada kurun ke-8. Kurun, bukan tahun ke-8. Tahun ke-8 Rasulullah masih hidup. Ni kurun ke-8 Hijrah. Pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang mana berlaku satu peperangan yang tak diceritakan perang apa tu. Berlaku satu peperangan di antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrik, orang kafir. Orang kafir musyrik di negeri Uzbekistan. Orang-orang Islam ni yang dipimpin oleh para sahabat, para tabi'in lah dah. Tabi'in ni yang mana memasuki kota Uzbekistan dapat menguasai Samarkand. Kemudian bila sampai kepada sempadan, di antaranya ada sempadan Cina. Uzbekistan ni dia dekat dengan Cina. Sebab tu kalau kita tengok muka mereka nak Cina-Cina sikit, mata pun sepek-sepek dah. Tapi hidung mancung-mancung. Kita pun tak tahu ni bangsa apa. Nak kata Cina, segak-segak dah. Nak kata Hindustan pun bukan. Tengok ke hidung tu mancung, bukan dia Hindustan. Hindustan mata bulat-bulat tu. Ini dia macam nak sepet-sepet. Ada nak macam Melayu-Melayu sikit pun ada. Itu Uzbekistan. Di antara tempat-tempat alim ulama' ni. Jadi apabila mereka berada dalam sempadan nak menembusi sempadan wilayah Cina tu, mereka berdiri begitu lama. Tak boleh nak masuk. Sebab kubu pertahanan di sebelah musyrikin ni, sebelah orang kafir ni begitu kuat. Mereka tak boleh masuk. Alim semua mereka kempur masuk. Dapat masuk, dapat tawan. Lepas tu bila dia duduk dalam tempoh yang agak lama sampai dah seminggu. Seminggu melarat kepada 2 minggu, hampir sebulan. Bila hampir sebulan ni, kata Syekh Hamid Ahmad Tahir ni, maka bangunlah pemimpin kami, pemimpin Islam ni. Tanya kepada tentera-tentera Muslim. Pasal apa kita tak boleh masuk negeri ni? Kenapa kita tak boleh nak menembus benteng ni? Tempat lain mudah kita masuk, kita tak boleh tembus. Tapi pasal apa tempat ni kita tak boleh nak masuk? Lepas tu, lah ni kita kena cek. Kalau sesuatu yang kita dah ikhtiar, dah usaha tapi tak boleh juga nak tembus happy, cek diri kita balik. Mungkin ada sesuatu pada diri kita yang kita tertinggal buat. Dia tanya kepada tentera dia. Siapa di kalangan hampa yang tak buat sembahyang sunat rawatib? Semua pegang kat tangan. Kami semua buat. Siapa di kalangan hampa yang tak sembahyang? Ada mungkin dia rajin sembahyang, tak rajin sembahyang. Sembahyang zuhur, asar, tidak. Lagilah tidak. Rawatib pun tak pernah tinggal. Apatah lagi hak fardunya. Kemudian dia tanya, siapa di kalangan kamu yang meninggalkan tahajudnya? Tak, semua bagi tahajud. Siapa di kalangan kamu, katanya, yang meninggalkan bacaan Al-Quran, bahkan kami menghafaz. Hebat tentera Islam ni. Sebab tu dia boleh gempur tentera yang bersepadu, yang memakai pakaian lengkap tenteranya, berkenderaan tenteranya dan sebagainya. Tapi dia boleh masuk dengan amalan sunat. Last kali kaji tengok. Siapa ni kita ni? Pasal apa kita jadi ni? Tanya dia. Siapa di kalangan kamu yang tak bersugi? Ramai yang tidak bersugi.
Rupa-rupanya satu sunnah yang tertinggal itu tidak bersugi. Baik dia kata. Kata ketua tentera ni. Cari kayu. Carilah kayu. Masa tu yang ada, mereka duduk di bawah pohon-pohon tamar. Dalam kebun tamar lah. Kebun kurma. Naik sahabat-sahabat. Naik pergi ambil lah pelepah-pelepah kurma yang boleh dipotong dengan halus untuk dijadikan sugi. Amal dengan sugi. Setiap kali hendak bersolat. Setiap kali hendak beruduk. Kata ketua tentera Islam. Eh? Lepas tu, hari tu dia pun buatlah. Buatlah beramal. Adalah pengintip. Pengintip di kalangan tentera musyrikin. Tentera musyrikin, tentera kafir. Mainlah mengintip. Mengintip tengok-tengok. Orang-orang. Orang-orang Islam ataupun tentera Islam ni pakai duk asah kayu. Gigit. Gigit kayu. Gigit sebab dia nak bersugi dengan kayu. Lepas tu, dia pun balik pergi habaq. Balik pergi habaq. Di sebalik tembok benteng dia tu. Tentera Muslim hak yang sunyi sepi, hak diam tu, rupa-rupanya dia peduk makan kayu. Dia kata. Dia peduk gigit kayu sampai hancur kayu tu. Pemakan. Jadi, kekuatan mereka ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kalau dah kayu pun dia pemakan, tak mustahil dengan kita-kita dia boleh makan. Dia bagi tahu macam tu. Jadi, ketua tentera musyrikin ni, isytiharkan untuk kita berundur. Lebih baiklah kita menyerah. Kerana sesungguhnya tentera Islam ni bukan calang-calang tentera. Kayu pun dia makan. Kemudian pintu kota itu dibuka. Dibukalah pintu kota. Ini bukan cerita dongeng lah. Saya kata saya duk cerita Pak Pandiak pula. Okey. Dibukalah pintu kota itu menjemput dengan perdamaian. Rundingan damai diadakan. Ketua dengan ketua, panglima dengan panglima diadakan. Maka mereka itu ada yang bersetuju untuk memeluk agama Islam dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Syarat peperangan lah yang diberi. Tapi orang Islam di sini heran, masing-masing rasa heran. Kita cari-cari tang mana silap kita dengan bersugi. Habis-habis bersugi tu kira mungkinlah dalam 2-3 waktu mereka bersugi. Terus pintu kota dibuka. Tak payah perang pun. Boleh masuk. Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu, bila dah rundingan damai disepakati, maka Islam memerintah. Islam memerintah. Dalam pemerintahan Islam tu, tak lama selepas tu, bertanyalah ketua pemerintah di kalangan orang yang musyrikin ni. Kami ni dengar kata hampa makan kayu. Hampa duk makan kayu. Oh, ya ke? Salah satu daripada sebab negara kami ini dikurniakan Islam adalah dengan sebab bersugi, kata dia. Bila tentera Muslimin bagi tahu. Sebenarnya kami bukan makan kayu tu. Kami gosok gigi. Itu adalah sunnah Rasul kami. Ya ke masing-masing apabila mengenangkan kembali peristiwa itu bergelak ketawa. Rupa-rupanya sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kedamaian. Ramai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dapat memeluk agama Islam daripada kelebihan bersugi. Berlaku pada kurun ke-8 Hijrah. Kisah ni kisah benar. Dengan sebab bersugi saja. Masya Allah. Besarnya. Jadi, daripada cerita ni, maka ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, kalau kata ulama sufi ni, wali-wali Allah. Wali-wali Allah mengambil pendekatan dengan bersugi. Kita bukan kata nak pergi berperang dengan orang-orang tentera-tentera besar tu. Berperang dengan syaitan yang terdapat dalam diri kita. Sebab perkara yang paling dibenci oleh syaitan adalah bersugi. Kan kita ni dalam duk membentuk solat yang lebih khusyuk. Macam mana nak berkhusyuk? Salah satu daripada untuk mengkhusyukkan solat iaitu dengan kita bersugi pada setiap kali hendak bersolat. Itu di antara pesan. Sebab tu Nabi kalau dia pesan, kalau dia suruh, bukan dia saja-saja nak suruh. Tapi ada sebab. Kenapa Nabi suruh sangat-sangat? Ada sebab dia. Okay, satu lagi hadis kita baca. Dan sabda Nabi SAW, tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fami wa mardatun lirrabbi.
Bersugi olehmu tasawwaku. Ha. Bersugilah olehmu, maka bahawasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Allah. Bersugilah kata Rasulullah. Kerana dengan bersugi itu dapat membersihkan mulut kamu dan dapat keredaan daripada Allah. Besarnya pahala Allah nak bagi. Nah, bukanlah susah sangat. Tidak payah bermodal. Nah, tak payah modal. Kalau modal sekali pun selama-lamanya tak payah beli. Kalau macam ni punya batang, bukannya habis. Habis sangat dia keluar. Sikit, sikit. Saya ingat ni saya punya ni dah lama dah. Dah lama dah. Tapi dalam penjagaan dia, dia kena jaga elok-elok. Kalau kita tak bagi basah, lama-lama dia akan makan bubuk. Nah, dia akan jadi debu hancur. Letak dia dalam plastik. Letak dalam plastik agar dia kekal kelembapan. Kalau tak boleh bubur dalam plastik, bubur dalam cawan. Nah, saya gunakan plastik. Nah, plastik sentiasa ada dekat dia. Okey. Letak dia dalam plastik. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buat dalam plastik, dia akan kerah. Bila dia kerah, dia cepat rosak. Dia mudah diserang oleh binatang. Biasalah benda baru. Semua akan menerima binasa. Bila binatang tu serang, maka akan rosak pada bahagian-bahagian dalamannya. Jadi tak sedaplah kita bersugi. Wallahualam. Ya Alhamdulillah. InsyaAllah pada minggu depan dengan izin Allah kita akan sambung Sittatun min sunanil mursalin. 6 daripada sunnah-sunnah para Nabi. Dan tengoklah kita cuba nak menghayati 6 daripada sunnah-sunnah Nabi ataupun para Rasul. Wallahu a'lam. Baik, saya buka ada soalan. Apa-apa soalan tak semestinya kepada bersugi. Pada bahagian-bahagian lain insya-Allah mampu saya jawab insya-Allah. Assalamualaikum Okey. Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Syam silakan. Kalau kita orang lelaki dia simpan janggut tu sampai banyak kan, tutup sampai kadang-kadang dekat hidung tu sampai ke mulut. Adakah satu yang kita rasa macam jijik ke atau macam mana tu Ustaz? Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Syam. Ya. Memang sunnah simpan janggut tu sunnah. Tapi kena jaga kan. Kena jaga. Bila tak jaga dia jadi macam kotong. Menjijikkan. Benda tu, benda sunnah. Bila kita biar dia bagi kotong, dia akan jadi bahan penghinaan. Bila dihina, tak boleh. Benda sunnah tak boleh dihina. Jadi sebab tu Rasulullah kata jaga dia. Jaga jangan sampai orang tengok, orang hina. Orang hina. Contoh lagi satu kan. Dia makan dengan janggut dia tak ada masuk sampai dalam mulut. Lekat makanan-makanan dia itu. Rasulullah tak bagi. Kalau kita tengok pun kita rasa geli. Jadi kita menjijikkan pada bahagian sunnah. Yang tu tak baik. Jadi orang yang membawa sunnah tu kena jaga. Lagi satu. Kita makan, kita jilat jari kan. Lepas makan, jilat jari. Okey. Kadang-kadang makanan bila main sampai ke sini, teruslah jilat sampai main lagu tu. Benda sunnah. Jadi kalau kita buat pelik-pelik, dia tak jadi sunnah, jadi jijik. Jadi jijik. Jadi kena jaga. Nak buat kerja sunnah pun kena ada ilmu lah. Ni tak duduk sunnah saja kan. Tak boleh. Okey, terima kasih Kak Syam. Ya, terima kasih Ustazah penjelasan. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Syarimah. Silakan. Ustazah nak Kak tanya Syarimah. soalan pasal kepit kuku kan. Ada kita dengar memanglah kata sunnah kan potong Khamis Jumaat. Itu ada orang kata jangan potong hari-hari lain sebab kita berikut ke dia kata ada hari-hari yang nanti masuk penyakit, hari ni tak boleh sebab nanti betul ke yang tu kita berikut ke? Okey, baik. Terima kasih Kak Sarimah pada soalan ni. Dia ada dalam hadis. Hadis ni hadis dhaif. Ada dalam hadis-hadis dhaif yang dia tak bagi potong kuku pada hari Rabu. Hadis ni hadis dhaif. Saya kata hadis dhaif boleh tak kita nak ikut macam Kak Sarimah tanya? Boleh ikut. Pada hari Rabu tak elok potong kuku. Hari Ahad tak elok potong kuku. Sebab apa? Kalau kita sakit, susah baik. Susah kita sembuh daripada penyakit hari Rabu, hari Ahad, satu lagi hari Selasa. Tak cantik. Kita nak potong kuku ke, potong rambut ke, atau apa ni. Kalau kata orang yang tu buat baju, nak potong baju ke,
waktu hari yang tak cantik. Nah, jadi cari hari yang terbaik untuk kita nak memotong. Ini ada hadis, tapi hadis tu bukan sahih. Hadis tu hadis dhaif. Maka hadis dhaif boleh ikut tak? Boleh ikut. Boleh ikut Kak Sarimah. Boleh kita beramal. Sebab apa? Sebab dia dhaif mungkin ada sebab dia, no? Oh, Jadi boleh boleh lah. ikut. Ya boleh Kak. Sebab kadang Assalamualaikum kita, Ustazah. kita bagi tahu ke orang kan. Orang kata hang ni Ya. kurafat banyak. Ada, tak Maknanya boleh lah kan kurafat. kita kena Ya abang kata hadis boleh. tu, hadis tu. Nah, Ya, hadis dhaif. Ya biasa. boleh Kak. Kak Jana, silakan Kak Jana. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan InsyaAllah. apa sekarang ni kan musim COVID. Jadi kalau ada jenazah yang telah diuruskan di hospital dan kita dapati mereka ni telah disolatkan di sana. Lepas tu bawa ke masjid. Bila bawa ke masjid, terus ke kubur. Kemudian ada jemaah-jemaah pula yang ini nak buat sembahyang gaib. Boleh ke berbuat demikian? Okey, baik. Terima kasih Kak Jana atas soalan yang diberi. Yang ni tentang Okey. Tak apa jenazah jenazah yang kena COVID ni. Biasanya dipakaikan sembahyang. Sembahyang di bilik mayat daripada sembahyang. Kemudian buat mai pun orang tak singgah masuk masjid. Orang terus ke tanah perkuburan kan. Jadi macam mana bagi kita? Boleh tak kita nak buat solat gaib? Ya boleh. Kita boleh buat solat jenazah gaib apabila kita pastikan jenazah tersebut siap dah dikapian. Tapi kalau dia dah buat mai ke tanah perkuburan tu, jadi kita boleh. Okey, dia ada di tanah perkuburan. Kita yang ada di masjid kita boleh solat. Kita solat ke atas jenazah tersebut sahaja aku sembahyang jenazah gaib. 4 takbir kerana Allah Ta'ala kita sembahyang. Sama ada kita nak sembahyang di rumah pun boleh secara perseorangan ataupun kita nak buat berjemaah dengan ahli keluarga kita pun boleh. Tetapi pastikan mayat tersebut memang siap di kapan. Okey, apatah lagi kalau kita tadi dah bawa ke tanah perkuburan. Tempoh dia sampai bila? Pendapat ulama ada setengah mengatakan dalam tempoh 3 hari. Selepas dia dikebumikan dalam tempoh 3 hari. Kita boleh buat sembahyang jenazah gaib ke atas beliau. Maksud tempoh 3 hari ni adalah tempoh berkabung bagi sesebuah keluarga yang kematian ahli keluarga tu. Jadi dalam tempoh tu kita boleh buat solat jenazah secara gaib. Sama ada sembahyang sendiri ataupun sembahyang secara berjemaah. Okey, katalah yang meninggal itu ahli keluarga kita. Kemudian kita dapat maklumat, okey, jenazah on the way. Jenazah duduk mai. Okey, kita ni sebelum kita keluar tunggu di tanah perkuburan, masa tu kita boleh dah buat sembahyang sunat, sembahyang jenazah gaib. Jenazah gaib ni jenazah yang tak ada di depan kita. Duduk tak apalah sebelum kita pergi kat kubur tu, jom kita pakai sembahyang. Sebab apa? Orang duk bawa dah perjalanan. Dalam kereta jenazah. Kita pun sembahyang kan 4 takbir berapa minit sangatlah. Kita pun sembahyang. Selesai sembahyang kita pun pakai keluar pergi tunggu di tanah perkuburan. Ya boleh Kak Jana. Boleh kita lakukan. Itu adalah hadiah yang termampu kita buat dari jauh dengan sebab keuzuran di atas penyakit tersebut. Terima kasih Kak Jana. Assalamualaikum Ustazah. Okey. Saya Kak Zalila. Ya Kak Zalia, silakan. Terlepas Ustazah, cara bersugi itu, adakah sunat daripada kanan ke kiri kan saya terlepas masa tu saya cerita bab sugi itu, cara kita nak sugi. Saya duk buat tu, saya tolak kiri kanan saja. Saya tak tahu adakah mungkin yang terbaik cara Nabi buat. Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama kasih. Cara terbaik yang Nabi buat yang saya beritahu tadi, buat bentuk nombor 8. Kanan kiri lah. 1, nombor 8. S tu cara Nabi buat. Dia kira dia pusing daripada kanan buat 8. Okey. Itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam.
patah balik mai. Ha, 3 kali. 3 kali. Tapi bila dah kita selalu ni, sat je lah, cepat je. Kena hak gigi tak apa banyak tu. Dia bagi sat je lah. Nah. Okey, Kak Zalilah. Okey, Terima kasih Ustazah. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Allah. Terima Salam. kasih Ustazah. Banyak Salam. ilmu. Salam. Terima kasih. Alhamdulillah. Halal Ustazah Alhamdulillah. ilmu Ustazah bagi kami Ustazah. Hadza. Hadza min Terima fadlillah. Semua ni daripada Allah. kasih Ustazah. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Ji. Silakan, Ji. Nak confirm adakah Fadilat bersugi ni kita buat sebelum setiap majlis ilmu dia ada pahala dia apa tak salah Ji 25 ke ataupun Ji silap silap faham 25 gandaan pahala dengan kita tak bersugi. Itu Ya, soalan betul, Ji. Betul. Kita akan jumpa di antara kelebihan-kelebihan bersugi, iaitu ketika mana kita nak menuntut ilmu. Kita nak duduk dalam majlis ilmu. Pagi-pagi ni, kita nak buka kitab ni, kita bersugi dulu. No? Bolehlah nak buat amalan kan, duduk di depan handphone. Kita nak start baca kitab kan. Kita nak belajar sebab apa? Nak memudahkan masuk ilmu. Pahala dia 25 kali ganda. 25 kali ganda akan diperolehi daripada orang yang duduk menuntut ilmu tapi tak bersugi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, ada lagi. Okey, teruskan Kak Ila. Silakan. Ya, Kak Ila, silakan Kak Ila. Kak Ila nak tanya. Kita solat tapi kita tak buat solat sunat, kita buat solat qada, boleh tak? Qada yang lama-lama tu. Boleh Kak Ila? Boleh nak? Boleh. Kalau kata kita buat solat qada selepas waktu zuhur, kita dapat pahala ba'diyah. Kalau kita buat solat qada sebelum waktu zuhur, kita dapat pahala qabliyah sama. Kalau kata kita buat solat qada pada waktu tahajud, kita dapat pahala solat tahajud. InsyaAllah. Allah pemurah. Niat qada lah Ustaz. Niat qada. Ya, niat qada. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama kasih. Okey, Assalamualaikum. Ada lagi ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak mohon pencerahan ya. InsyaAllah. Melakukan solat sunat seperti tahajud doha akan tetapi menangguhkan amalan pada solat fardu. Menangguhkan amalan pada solat fardu. Okey. Baik, terima kasih, saya faham. Dia rajin buat solat. Dia rajin buat solat sunat. Tapi solat fardu, hak yang qadanya dia tangguhkan. Jadi, terlebih baiklah qada daripada kita buat sunat. Itu yang terlebih baik. Maka apabila kita nak mengambil solat sunat duha contohnya, apa kata kalau kita qada subuh pada waktu tu? Kan? Dapat pahala kita bersolat duha. Namun bukan saya kata tak boleh sembahyang duha. Boleh. Kalau kata dia qada dahulu, dia utamakan qada dahulu, kemudian dia buat solat sunat duha. Seiringkan di antara sedekah wajib dan sedekah sunat. Seiringkan di antara amalan yang sunat dan juga amalan yang wajib. Maka utamakanlah qada. Jangan menangguhkan qada, tapi hanya memberi keutamaan semata-mata pada yang sunat, sedangkan yang wajib belum lagi tertunai. Okey. Terima kasih Ustazah. Itu je. Ya, sama-sama. Ya, Ji. Silakan, Ji. Okey, Ustazah minta maaf ganggu semua. Tak ganggu. Silakan daripada sahabat kita, dia kata suami dia mendapat ganjaran wang pencen. Jadi adakah dia terus keluarkan zakat ataupun kena tunggu setahun baru keluarkan zakat simpanan? Macam tu soalan dia, Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Suami dia mendapat ganjaran wang pencen. Adakah perlu mengeluarkan zakat secara automatik macam KWSP ataupun tunggu setahun? Maka wang pencen ni tunggu setahun. Dia kena tunggu haulnya sebab wang pencen tu bukan wang terkumpul. Betul tak?
dia akan diberi secara bulanan. Nah, imbuhan dia secara bulanan. Jadi tunggu setahun, maka barulah layak dibayarkan zakat. Okey, itu je. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Allah marzuqna at-taufiq. Ada lagi? Baik, kalau tak ada apa saya sudah dulu nak. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Ya Kak Noh, silakan. Silakan Kak Noh. Mungkin yang pencen yang tadi tu, mungkin yang ganjaran yang kita terima sekaligus. Bukan yang Oh, kita dapat ya. Oh, ada pencen yang diterima sekaligus tu. yang kita dapat ganjaran tu. Depa himpun dekat depa lah. Ya, dan kita dapat macam selamat lah. Kita maklum tak? Benda tu kita tahu tak? Kita nak ada pencen kita yang akan dapat bagi yang kerjaan lah. Okey, baik Kak Noh. Kalau macam tu kena. Maaf Ji. Kalau macam tu kena sebab apa? Sebab dia tahu ganjaran tu dah memang ada untuk dia. Tapi dia tak dapat lagi dikumpul pada depa. Apabila terkumpul pada depa, maka kena bayar. Bila dapat. Sebab benda tu dah terkumpul lama. Jadi kita kena bayar. Namun kalau dia secara bulanan, ya. Bila kita pencen, kita akan dapat ganjaran tu. Macam dalam 2 minggu selepas pencen, kita akan dapat ganjaran lamsam. Ya ke? Masya Allah. Orang pencen dia pun tahu lah. No? Kita tak pencen, kita tak tahu. Kita tak tahu. Masya Allah. Ilmu baru. Ya, ilmu baru. Terima kasih Kak Noh. Terima kasih. Kalau macam tu kena Kak Noh. No? Kena bayar. Yang dapat lansam tu memang kena bayar. Al-maklumlah kan kita tak berpencen tu kita tak tahu. Terima kasih Kak Noh atas perkongsian ilmu. Selalunya kena bayar. Selalunya kita pergi ke pejabat zakat lah. Dia akan Alhamdulillah. Jadi maknanya kena bayar kalau dapat macam tu. Takut nanti kita guna pula kan. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Noh atas pencerahan ilmu. Alhamdulillah. Tunggu pencen ikut ada Ustazah. Orang kaki tangan kerajaan semua dapat pencen Ustazah. Ada yang dapat bulanan, ada yang dapat langsam tu kan, no? Yang tu mungkin gaji bahan tu seluruh kalau kerja 30 tahun dia akan bagi selambak sekaligus kata. Masya Allah, selambak tu. Bulan lagi Ustazah. Allah. Bahagianya nikmat Allah banyak. Syukur pada Allah. Kita punya Allah bagi Ustazah. Betul. Itulah cara bagi kita kerjaan. Subhanallah. Swasta jangan dapat dia BSP Ustazah. Kalau macam orang yang tak bekerja tu Allah Tuhan lebih rezeki Ustazah. Amin. Umurahnya Allah ni dah. Okey, terima kasih kan. Ustazah minta maaf Ustazah. Sama-sama. Tak apa. Kongsi ilmu. Ilmu Allah tu lah. Kita kongsi sama sikit dah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi satu. Ya, silakan Kak. Ada makcik kat rumah Kak Ilah tu, dia tanya, dia gadai barang kemas. Lepas tu dia nak masuk tabung haji. Dia nak guna duit tu untuk sedekah, boleh tak? Tapi dia gadai barang. Dia gadai barang kemas dia lah. Lepas tu dia nak guna duit tu untuk sedekah. Dia simpan lah tabung. Mula-mula dia simpan tabung haji lah. Lepas tu dia keluar sikit-sikit untuk sedekah. Boleh tak Ustazah? Duit dia boleh, awak pula tak boleh. Boleh. Sebab duit tu dia gadai barang kan? Dia gadai barang pun barang tu barang dia. Dia tak bayar bunga kan? Tak bayar. Salah lah. Tak. Jadi boleh. Ambil dah. Ya boleh. Okey. Terima kasih Zazana. Ya sama-sama kasih. Okey, habis dah kah? Habis dah, saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.